Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Seperti yang kita tahu hari ini sahabat-sahabat semua, sidang konvensyen Kerajaan Perpaduan sedang berlangsung. Jadi kalau anda juga tahu sebenarnya Kerajaan Perpaduan ini dimulakan bermulanya yang pertamanya di Kerajaan Perak sebelum dilaksanakan di Kerajaan Persekutuan. Jadi hari ini satu sidang media bersama dengan Menteri Besar Perak dan juga YB Senator Dr. Mujahid. Jadi apakah kenyataan media yang mereka sampaikan ini sahabat-sahabat semua? Jadi menarik untuk kita tonton bersama. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video untuk satu sidang media ini. Seperti yang telah kita sebutkan semasa kita membuat press conference seminggu yang lalu, maka pada hari ini telah bermulanya Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Syawal 29 pagi tadi, dan dimulakan dengan ucapan dasar oleh kedua-dua pengurusi Pakatan Harapan dan juga pengurusi Pakatan Nasional. Dalam kedua-dua ucapan sebutkan tadi, kita nampak ada keserasian yang sangat jelas, iaitu kita tidak akan berpatah balik ke belakang, melainkan kita memandang terus ke hadapan bagaimana untuk terus mengukuhkan kerajaan perpaduan ini sehingga sekurang-kurangnya sehingga tertinggal, dan juga bersedia untuk meneruskan langkah seterusnya. Bila masuk fasa PRU ke-16, kita akan bergerak serentak dan sederhana. Jadi selepas ucapan dasar kedua tadi, kedua-dua forum itu akan dibentangkan oleh kedua-dua pihak, BN dan juga Pakatan Harapan, dan dibahaskan oleh wakil daripada kedua-dua pihak. Kita yakin dan kita sangat mengharapkan supaya semua yang hadir hari ini, perwakilan hari ini, memahami tujuan matlamat kita mengadakan komisen, dan ia bukan setakat diadakan di peringkat negeri, ia juga mesti diteruskan ke peringkat kawasan parlimen, kawasan DUN, malahan di peringkat PDM masing-masing boleh diteruskan, kerana kita perlu ada chemistry yang kuat di antara kedua pihak, dan dengan chemistry kuat ini kita yakin kita boleh memberi keyakinan kepada rakyat negeri Perak bahawa kerajaan ini kerajaan yang kuat, kerajaan yang kokoh, kerajaan yang bersedia untuk membuat langkah-langkah bagi memakmurkan negeri dan mensejahterakan rakyat. Jadi ini sebab kita namakan dia sebagai Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri. Yang petang nanti kita akan dengar pula ucapan dari New Nippon Paint Weatherman, now stronger. Datuk Seri Dr. Hadi Ahmad Zaid Hamidi bagi pihak dan juga oleh Yang Abang Ahmad Muhammad Perdana Menteri bagi pihak Pakatan Harapan. Jadi saya nampak dengan kehadiran yang begitu jelas memenuhi ruang dewan yang disediakan, dan sangat cantik tadi ia digambarkan bagaimana musician itu boleh mengharmonikan alat muziknya daripada berbagai kaum bangsa termasuk orang di sebagainya itu simboliknya bagaimana sebenarnya kita boleh mengharmonikan apa juga bentuk perbezaan, tapi ia boleh dijadikan titik-titik temuan, insyaAllah. Itu kita. Ya, terima kasih kepada Yang Muhammad, dan juga terima kasih kepada semua wartawan yang ada di bawah kami. Saya rasa kita hari ini telah membuktikan bahawa perpaduan itu yang sekali orang memohon sebagai sesuatu yang suka capai. Setelah kalau perpaduan itu dibuat dalam suasana perkauman, suasana kebencian dan sebagainya. Tapi Perak telah bukan sekadar tahun sudah menandatangani perjanjian perpaduan, tapi hari ini kita telah sampai kepada satu level lagi. Dia tidak cukup perpaduan, tetapi dia kena ada kesepaduan. Ia dua benda yang berbeza. Perpaduan itu sekonsep,
Tapi kesepaduan itu ialah kita bertolak ke satu titik yang lebih menuntut kita memahami antara satu sama lain, bekerja sama, buat program sekali. Dan kita pernah ingatkan bahawa program hari ini, iaitu Konvensyen Perpaduan di Perak, adalah untuk kita mencetuskan satu tahap baru lagi, iaitu gelombang perpaduan. Dulu kita ada perpaduan saja, rakyat masih belum rasa presence dia, walaupun kita telah berjaya mencapai beberapa pencapaian. Tetapi hari ini kita nak bawa satu level lagi, iaitu level gelombang perpaduan. Dan saya yakin apabila selesai nanti dengan semua resolusi yang akan dikerahkan, ia boleh menjadi satu kekuatan untuk kita turun ke bawah. Dan saya juga tadi sembang dengan menyampaikan bahawa kita bukan sekadar buat convention, tapi yang lebih penting ialah kita nak turun di peringkat bawah. Dan saya beritahu insya-Allah lepas ini di daerah Krian, di bawah Daya Parmuta, insya-Allah kita akan buat satu convention di peringkat akar ubi yang bawah yang akan menghimpunkan semua kawasan-kawasan di sekitar Datuk Seri. Di peringkat Lenggong dah buat dah di peringkat dia sebelum convention lagi. Jadi saya menyambut cabaran itu untuk kami buat pula di peringkat daerah Krian. Dan saya harap ini satu showcase to the world that unity is a reality. It's not a utopia, something that we discuss, concept, but we are trying to put that into a practical mode. Dan saya bersama hasrat Datuk Seri bahawa benda ini must continue sampai ujung penggal, so the rakyat will get the utmost benefit of our unity, and diharapkan dia berkekalan after pasca pilihan raya tahun depan. Nah, ini cabaran yang kami terima, dan saya terima kasih kepada Datuk Seri selaku Yang Berhormat Menteri Besar dan Pengurusi BN. We work very well dalam banyak hal dan banyak selesai masalah-masalah. Cuma kali ini kita nak turunkan semangat itu di peringkat bawah. Okey, siapa ada apa-apa soalan? Datuk Seri Yang Berhormat dan juga Datuk Seri. Kalau kita tengok majoriti kawasan-kawasan pembangkang ialah predominantly orang Melayu. Perancangan kerajaan perpaduan untuk merangkul semula kepercayaan orang Melayu supaya mengundi balik UMNO khususnya dan juga Barisan Nasional dan juga meneruskan legasi PH. Okey, dia berkaitan dengan politik. Berkaitan politik. Sudah tentulah di peringkat PN nasional, di mana kawasan itu kawasan yang dibenangi oleh mereka. Sekarang ini di peringkat mereka cuba sedaya upaya untuk memberitahu kepada penghuni di kawasan mereka, pertama kerajaan ini pertama katanya bukan kerajaan yang kuat. Kerana dia kata ada perbezaan di antara ideologi dan falsafah perjuangan UMNO atau BN dengan Perikatan. Ini kita nak buktikan kepada Perikatan Nasional dan juga kepada orang ramai bahawa apa yang disebut oleh mereka itu tak betul. Tak betul. Memang kita ada perbezaan. Al-Quran tersebut memang Allah jadikan kita ini tidak sama berbeza-beza dengan tujuan untuk kamu saling mengenali. Kamu saling mengenali. Jadi hari ini kita mengenali. Dulu kita kata UMNO dengan DAP saling bercakaran. Waktu itu tidak mengenali. But now kita saling mengenali. Bila kita saling mengenali, tidak kenal maka tak cinta. Sekarang kita tahu bahawa we can work together. Dengan perbezaan falsafah atau latar belakang politik, tapi kita masih boleh kerja. Kerana keutamaan kita ialah untuk rakyat, untuk negara, untuk negeri kita. Jadi kita ketepikan segala perbezaan. Yang ini kita disebut Datuk tadi, kita kena turun ke bawah untuk membuktikan. Saya sebut ucapan saya tadi. Dengan latar belakang yang berbeza, parti yang berbeza, tapi kerajaan negeri yang saya pimpin dengan 10 exco yang lain, kami mampu mengasingkan pendapat yang berbeza, tapi cari titik pertemuan
untuk membuat keputusan yang baik bagi rakyat, bagi negeri dan juga negara. Itu paling penting. Jadi kami dah 4 tahun lebih kurang ni untuk meyakinkan khususnya orang Melayu, orang Islam di tempat-tempat TN yang mereka telah diperdaya dengan hujah-hujah atas kepentingan mereka. Jadi saya harap orang Melayu di semua tempat meyakini bahawa ini adalah pilihan terbaik bagi Malaysia, bagi negeri Perak. Terus macam mana dari sudut apa ni pemimpin di keatasan semua pun tak boleh menerima. Tapi di peringkat agama itu macam mana nak memecahkan loteri itu sendiri? Okey, di peringkat saya, di peringkat kami, di peringkat UMNO sendiri. Pertama saya sendiri turun padang untuk bercakap dengan jawatan kuasa UMNO bahagian-bahagian 4 peringkat. Okey, menerangkan sejarah bagaimana tertubuhnya Kerajaan Perpomulan Negeri Perak. Pada 19 bulan November, apa berlaku 20 bulan, 21 hari bulan, 22 dan 23 bulan. Dan saya turun sendiri menceritakan pengalaman itu. Pengalaman itu nampaknya ada faham. Peringkat awal memang orang terkejut, tapi bila kita turun padang memaklumkan kepada mereka. Apatah lagi bagi orang Islam yang percaya kepada Qulillahumma malikal mulk itu betul kaman kerja, dia faham. Ini dengan kehendak Allah meletakkan siapa menjadi pemimpin. Dan juga wa makaru Allah. Manusia boleh merancang tapi Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Orang Islam yang berpegang pada ayat ini kena ingat bahawa kita boleh merancang, Allah juga merancang, dan inilah rancangan Allah yang patut kita terima. Saya nampak dengan jelas ada tempoh yang sesuai ini, ada perubahan sikap, kefahaman. Okay? Tapi macam biasalah, akan ada lawan lain pergi taruh racun pula. Kan? Tapi kami kena bagi penawar. Yang penting yang disebutkan tadi, kerajaan ini mesti kerajaan yang stabil dan kerajaan yang dibuktikan boleh membawa kebajikan kepada mereka. Jadi untuk itu, parti itself kena stabil, dan dengan kestabilan ini Labu datang membawa kemakmuran kepada kita. Itu yang kita kena buktikan kepada orang lain. Sebab apa pun, mana-mana kerajaan pun, rakyat di bawah sana dia nak itu je. Adakah dia boleh hidup aman, dia boleh makan, ada pakaian, ada kesejahteraan. Itu saja. Mana-mana kerajaan itulah yang paling penting. Dan saya rasa satu lagi nak menambah daripada ucapan tadi, pernyataan tadi, bahawa saya rasa akhirnya di peringkat bawahan ni dia mendengar banyak perkara-perkara yang tak betul, khususnya menggunakan nuansa perkauman agama. Tapi dengan berharapan kita ni, lepas ni kita turun ke bawah, bekerja turun sekali, UMNO dengan PH, BN, itu banyak akan menjawab isu-isu yang yang dimain-mainkan sentimen. Dan saya minta lah kepada seluruh rakyat Perak khususnya, saya rasa ini satu sejarah. Kita telah berjaya melahirkan satu keadaan yang sangat-sangat stabil. Ya. Seharusnya pihak pembangkang menggunakan kestabilan ini untuk dia, kalaupun dia tak setuju secara perbahasan dasar. Dia bagi cadangan-cadangan. Jadi di situ rakyat boleh buat perbezaan. Lepas itu masuk pilihan rakyat dia buat. Tapi bukan dengan kestabilan ini seolah dia nak mengarah kepada nak bagi hancur kestabilan ini. Dan saya dah sebut dalam ucapan tadi, kestabilan ini bukan untuk kami. Kestabilan ini untuk kepentingan rakyat. So, sepatutnya dia jaga kestabilan ini. Tapi ini tidak menghalang dia untuk mengkritik. Apa dasar yang mungkin dia rasa kena lebih baik lagi? Macam Malang ni selama kita dah setahun ni, tak ada satu kritikan yang membina. Yang ada ialah isu perkauman. Yang ada ialah isu DAP. Yang ada ialah isu liberal. Yang ada ialah apa. Jadi sampai bila kita nak rakyat nak dimakan dengan cara ini? Sebab kami mengambil cabaran ini untuk turun ke bawah. Dan mungkin ada ke depan akan dilihat banyak program saya dengan Yang Muhammad untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa ini bukan retorik, tapi ini satu benda yang sangat bagus. Dan kemudian untuk pilihan raya dia berpilihan. Siapa yang macam mana? Itulah. Sambungan dengan menjawab soalan Datuk tadi. Setelah lebih setahun ni, kita dah buktikan kepada orang Melayu khususnya
Momokkan yang mengatakan dengan penubuhan kerajaan perpaduan ini maka agama Islam terancam. Orang Melayu terancam. Ini dah setahun lebih dah. Saya mengesahkan dalam negeri Perak yang saya pimpin tak ada berlaku langsung masalah itu dalam mesyuarat Exco. Tak pernah langsung ada timbul perkara yang menggambarkan gerakan ataupun tindakan kerajaan yang menyebabkan ancaman kepada orang Islam, ancaman kepada orang Melayu. Never. Whatever keputusan kita buat, kita mengambil kira perlembagaan persekutuan, kita patuh sepenuhnya. Jadi kita seboleh mungkin tidak akan cuba untuk membangkitkan isu-isu yang menyebabkan di kalangan Exco Melayu terasa hati dekat Exco sama. Jadi nak bagi tahu kerajaan ini kerajaan yang tidak akan mengabaikan ataupun tidak akan mengancam perlukan Islam sebagai agama resmi persekutuan dan tak akan mengancam perlukan orang Melayu. Dalam bajet kerajaan negeri pun kita bagi peruntukan yang memberi peluang kepada semua bangsa, semua agama dalam negeri Perak ini. Saya tak mengesahkan dia tak ada sebuah masjid ditutup, tak ada sebuah surau ditutup, tak ada peruntukan yang dikurangkan, melainkan peruntukan untuk masjid dan surau ini diteruskan dan ditingkatkan. Saya rasa yang dia terancam itu bukan Melayu dan Islam, dia yang terancam. Jadi diwakilkan dia yang terancam. Itu dia kata orang Melayu dan Islam terancam, dia yang terancam. Sebab itu saya kata politik kita baik. You tak mewakili, you tak boleh memaksa orang mewakili you. Sedangkan orang lain menikmatinya. Tapi kalau you nak kritik, membaiki, silakan. Ini demokrasi, kita boleh berbeza. Tapi you jangan mewakilkan diri you itu, mewakil Islam dan Melayu, lalu you kata orang Melayu terancam. Dia yang terancam. Ya, orang Islam terancam. Orang Islam tak terancam. Dia yang terancam saja. So ini dah lama dah Datuk Seri, saya jadi Menteri Agama, benda tu lah yang dimainkan. So bagi saya yang Melayu atau Islam terancam, bukan Melayu dan Islam terancam, tapi masa depan politik dia terancam tu saya tak tahu. Itu pulang pada dia. Okay, tu jawab orang politik. Datuk Seri, tadi Datuk Seri cakap yang bahawa convention yang akan diteruskan di peringkat parlimen dan DUN. Ada tempoh tak untuk berapa lama atau macam mana mekanismenya Datuk Seri? Kita tak ada tempoh, tapi dia kena buat Dalam tahun ini juga. tak kira lah besar ataupun kecil. Ya, asalkan ada satu tak konvensional, mini convention ni misalnya, asalkan dia boleh menemukan, saya dah buat di Lenggong itu, dihadiri dekat 1,000 orang juga, 50 orang kan, dan dihadiri oleh semua parti, bagi semua pemimpin ucap. Jadi saya tak nampak ada dia soal hati lah. Kalau hati nak ucap, dia akan bercakap benda pecah lah kan. Kalau hati nak satu, dia akan sebut benda yang baik-baik. InsyaAllah kita mulakan dikrian. Saya jumpa. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia dua pemimpin ya daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan ya saling untuk memberikan komitmen untuk meneruskan ya agenda kerajaan perpaduan khususnya di negeri Perak ini, kerana kita tahu negeri Perak inilah yang pertama kali ya menubuhkan kerajaan perpaduan, dan kita boleh nampak kesefahaman, kerjasama yang begitu erat sahabat-sahabat semua, membawa kebaikan, membawa faedah ya buat rakyat, bukan hanya sekadar kepentingan politik semata-mata, tetapi rakyat itu yang menjadi keutamaan. Jadi kita ucapkan tahniah, kita ucapkan semoga terus maju jaya ya di dalam kerajaan perpaduan di negeri Perak ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orek Nepot Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.